sendiri. Kemudian yang kedua, saya nyatakan di sini bahawasanya ada satu gerakan dalaman di kalangan orang-orang Islam, di kalangan wilayah-wilayah Islam yang lain itu, mereka ini mempunyai satu gerakan nasionalisme, gerakan kebangsaan, bangkit bangsa satu-satu wilayah itu untuk menuntut kemerdekaan daripada kerajaan Turki Osmaniyah. Terutama negara-negara Arab itu sendiri, negara-negara yang mereka merasakan mereka tidak patut berada di bawah kerajaan Turki Osmaniyah, kerana kerajaan Turki Osmaniyah itu dikuasai oleh orang-orang Turki, bukan oleh orang-orang Arab. Sebab itulah kita melihat adanya satu peristiwa ataupun satu exchange of letter, pertukaran surat, pertukaran pandangan di antara penguasa yang dilantik oleh kerajaan Turki Osmaniyah untuk menjaga Mekah, Sharif Hussein bin Ali, dengan McMahon, iaitu seorang pesuruhjaya British di Mesir. Dan di dalam hubungan ataupun di dalam exchange of letter tersebut, kita dapati bahawasanya ada beberapa perkara yang menjadi perbincangan di antara mereka berdua. Termasuklah perbincangan berkenaan dengan masa depan bangsa Arab, dan bangsa Arab perlu bangkit untuk bebas, dan apabila bangsa Arab itu bangkit untuk membebaskan diri daripada kerajaan Turki Osmaniyah, maka kami akan memberikan kamu wilayah-wilayah yang dijanjikan, termasuklah Palestin, kepada orang Arab. Tetapi malangnya perkara ini tidak berlaku, walaupun setelah perjanjian ataupun exchange of letter itu menjadi kenyataan, iaitu di mana orang-orang Arab ini bangkit semangat kebangsaan mereka untuk menuntut kemerdekaan ataupun berpisah daripada kerajaan Turki Osmaniyah itu sendiri. Yang ketiga, saya nyatakan di sini, yang ketiga ialah kewujudan satu perjanjian rahsia ataupun pergerakan rahsia, perbincangan rahsia di kalangan kuasa-kuasa besar pada waktu tersebut, British, France dan Rusia, di dalam apa yang dikenali sebagai Sykes-Picot Agreement pada tahun 1916 itu, yang mana ada beberapa wilayah dijanjikan untuk British, beberapa wilayah dipisahkan dan akan diberi kepada Perancis, dan beberapa wilayah lagi akan diberi kepada Rusia. Ini bermaksud bahawasanya sejarah umat Islam di Timur Tengah itu sebenarnya dikuasai ataupun ditentukan oleh kuasa-kuasa besar dunia ini, bukan ditentukan oleh umat Islam, bukan ditentukan oleh penduduk di kawasan tersebut. Ini satu perkara yang harus kita tahu dan harus kita sedar, bahawasanya sejarah umat Islam, terutama di Timur Tengah yang menjadi pusat kebangkitan Islam, yang menjadi pusat di mana Islam turun itu, sejarahnya, sejarah modernnya ditentukan oleh kuasa-kuasa besar dunia. Kemudian saya juga nyatakan di antara punca lain kenapa kejatuhan Turki Osmaniyah ini adalah disebabkan mereka menyertai peperangan dunia yang pertama pada tahun 1914. Mereka melakukan perjanjian dan mereka ini bekerjasama dengan Jerman, yang akhirnya Jerman tewas di dalam peperangan tersebut, dan seterusnya membuka ruang yang lebih besar kepada British untuk terus mengambil tanah Palestin, dan mereka ini menjajah, occupied pertama kali pada tahun 1917 yang diketuai oleh General Allenby, yang masuk ke dalam Palestin, dan seterusnya mereka ini menguasai Palestin itu sendiri. Dan pada tahun 1917 inilah satu turning point kepada sejarah di Middle East, sejarah Palestin itu sendiri, apabila buat pertama kali Palestin itu jatuh ke tangan penjajah, jatuh ke tangan British, dan British inilah, di bawah pentadbiran British inilah yang juga dikenali sebagai British Mandate pada tahun 1920-1923 sampai 1948 British mentadbir Palestin. Sewaktu inilah Zionis memainkan peranan, meminta supaya orang-orang Yahudi yang berada di Eropah untuk balik ke Palestin, untuk duduk di negara yang mereka akan isytiharkan secara resmi, mereka akan buat secara legal
mereka akan buat menggunakan segala macam usaha untuk menjadikan tanah Palestin itu sebagai negara untuk orang-orang Yahudi. Kemudian juga pada tahun 1917 juga ada satu lagi peristiwa yang secara jelasnya memberikan sokongan kepada penubuhan negara Palestin itu sendiri. Sebelum itu, di hadapan tuan-tuan adalah satu gambar yang saya bawa di sini. Penguasa ataupun gambar Syarif Ali tadilah sebenarnya dengan McMahon. Di mana di sebelah ini Syarif Ali, di sebelah itu McMahon. Syarif Ali ini yang menjaga, yang diberikan kuasa untuk mentadbir Mekah oleh kerajaan Turki Osmaniyah, dan di sana adalah McMahon yang menjadi komisioner ataupun pesuruhjaya British di Mesir. Inilah satu gambaran ringkas yang saya dapat tunjukkan kepada tuan-tuan, di mana di dalam exchange of letter ataupun di dalam pertukaran surat tersebut ada beberapa perkara yang disebutkan oleh McMahon kepada Syarif Ali yang menyebabkan dia merasakan ini satu janji yang dibuat oleh British untuk menyelamatkan bangsa Arab. Ini ada dua peta yang saya sempat untuk kongsi dengan tuan-tuan. Ada wilayah yang dijanjikan oleh McMahon tersebut. Kalau di dalam peta yang pertama ini, kalau tuan-tuan lihat di hadapan di kawasan Palestin itu ada satu garisan. Dan garisan itu merupakan satu garisan yang orang kata had, dialah had sempadan, dan di garisan itu tidak boleh untuk sesiapa mengusiknya. Begitu juga di peta yang kedua ini, itu antara kawasan yang dijadikan satu kawasan bersama yang digaris-gariskan itu, yang ke bawahnya diberikan, dijanjikan kepada orang-orang Arab. Ini yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan berkenaan dengan Sykes-Picot Agreement pada tahun 1916, di mana kawasan yang diberikan kepada Rusia adalah kebanyakannya kawasan yang ditadbir di bahagian pusat pentadbiran kerajaan Turki Osmaniyah. Kemudian Perancis diberikan kawasan yang di sebelah utara Palestin ataupun sebelah utara Jazirah, dan British diberikan kawasan yang sebegitu. Maknanya wujud satu perjanjian ataupun satu usaha yang dilakukan, yang pertama dengan orang Islam, satu lagi perjanjian yang dilakukan secara rahsia dengan kuasa besar dunia tadi. Sebab itu kita lihat sejarah Timur Tengah ini sebagai satu sejarah yang begitu complicated, kerana samping dia menjanjikan bahagian untuk orang Arab, tetapi sebenarnya ada perjanjian rahsia yang tidak diketahui oleh Syarif Hussein ni tadi semasa dia melakukan exchange dengan McMahon di Mesir. Next. Kemudian pada tahun 1917 ada satu lagi dokumen yang dikenali sebagai dokumen Balfour Declaration, yang secara terang menyebut bahawasanya kerajaan British itu menyokong penubuhan satu negara, National Home for the Jewish People. Dan National Home for the Jewish People itu, unfortunately, tuan-tuan dan perempuan sekalian, mereka menetapkannya di Palestin. Secara jelas, kalau tuan-tuan boleh lihat di dalam apa yang saya bawa di hadapan ini, disebutkan di situ, we favor the establishment in Palestine. Establishment in Palestine, very clear statement. Dan benda ini menjadi memberi satu kekuatan baru kepada pergerakan Zionis untuk mereka menubuhkan satu negara di Palestin itu sendiri. Kemudian apabila kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah itu berada di ambang-ambang kejatuhan, kerajaan Turki Osmaniyah berada di ambang kejatuhan, Zionis sudah menguatkan lobinya sehingga melobi kepada kuasa-kuasa besar ini untuk menjayakan agenda menubuhkan satu negara di Palestin itu sendiri. Kemudian kita lihat bagaimana Zionist movement ini dari sudut sejarah kewujudannya, dan bagaimana dia wujud itu di saat zaman-zaman kerajaan Turki Osmaniyah itu berada di dalam krisis.
Secara resminya ia ditubuhkan pada tahun 1897